selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman dengan berita-berita utama yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda. Mungkin ada berita yang anda terlepas dalam 24 jam yang lalu. Kami akan rangkumkan dan juga membawa kepada anda pelbagai perspektif yang berbeza berhubung dengan berita-berita utama tanah air. Dan pastinya kita akan menceritakan tentang perkembangan COVID-19 dalam negara. Kita juga akan menceritakan tentang bagaimana situasi COVID-19 di Sabah terutamanya dan juga dengan insiden kapal platform Dayang Topas semalam dan juga akan menyentuh sedikit isu-isu politik. Dan kita akan mulakan dahulu dengan kemas kini kes-kes positif COVID-19 semalam yang masih lagi mencatat kes dengan 3 digit, 835 kes baru. Namun dalam masa yang sama kita juga merekodkan 2 kematian. Sekali lagi kita lihat 2 kematian ini dari Sabah dan daripada 835 jangkitan baharu itu ia membabitkan 5 kes import yang menerima jangkitan dari luar negara. Dan ketika ini jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 terdapat sebanyak 9,903 kes, hampir 10,000 je, berapa 100 kes je lagi sehingga kita mencecah 10,000 kes aktif. Itu satu kadar yang perlu kita berjaga-jaga supaya kita boleh memastikan kadar penggunaan wad di hospital itu masih lagi berada dalam kadar yang masih lagi terkawal. Dan kalau kita lihat sekali lagi Sabah mencatatkan kes tertinggi kes positif baharu COVID-19, namun ada sedikit penurunan iaitu sebanyak 517 kes, manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula catat pertambahan sebanyak 138 kes. Ya, dan dalam masa yang sama juga Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun menyatakan bahawa kerajaan putuskan untuk melaksanakan PKPD selama 14 hari di 2 kawasan di Selangor dan juga 1 kawasan di Sarawak berkuat kuasa 28 Oktober hari ini, yang mana ia melibatkan lokaliti Flat Sungai Emas dan Plaza Hentian Kajang di Selangor dan selain itu Kampung Haji Baki Kuching di Sarawak. Dan beliau menyatakan bahawa PKPD di Flat Sungai Emas melibatkan bilangan penduduk blok flat dan juga rumah teres sebanyak 1,300 penduduk dan daripada jumlah itu saringan COVID-19 telah dilaksanakan dan didapati 42 daripada mereka positif. Dan PKPD Plaza Hentian Kajang pula melibatkan 7,500 penduduk, 909 ujian saringan, 63 individu didapati positif. Dan dalam masa yang sama juga PKPD di Kampung Haji Baki terdapat 532 unit rumah melibatkan 4,191 penduduk dan dalam masa yang sama juga pelaksanaan perintah ini penduduk dikehendaki mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan dan juga tiada pergerakan keluar masuk. Dalam masa yang sama kita mahu memastikan bahawa segala kawasan yang telah melaksanakan PKPD ini diberikan bantuan harian kerana kita tahu apabila PKPD dikuatkuasakan, apabila pengumuman itu dilakukan, kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang tidak sempat untuk membuat persiapan sumber-sumber apa orang kata makanan dan sebagainya, kadang-kadang terhad sehingga dapat bertahan 2 hingga 3 hari saja. Jadi kita harapkan pihak-pihak berwajib dapat memberikan bantuan secepat mungkin kepada kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPD ini. Ya, bercakap tentang bantuan, apa yang juga dititik beratkan ketika ini bukan sahaja pihak berkuasa tetapi masyarakat Malaysia sendiri menitik beratkan bantuan di Sabah. Itu yang amat diperlukan ketika ini apabila PKPB dikuatkuasakan di sana dan juga dengan peningkatan kes yang meningkat secara dengan mendadak sejak kebelakangan ini. Dan susulan itu kita lihat banyak sebenarnya inisiatif yang digerakkan oleh pihak NGO dan juga komuniti. Sesiapa sahaja kita lihat penduduk di Sabah ini banyak menunjukkan tanda solidariti kepada Sabah berikutan negeri di bawah bayu itu merekodkan kes-kes tertinggi hampir setiap hari sejak kebelakangan ini. Dan kita lihat sebanyak 16 daripada 26 daerah di Sabah dikategorikan sebagai zon merah. Dan merujuk kepada solidariti itu, kalau kita lihat di Semporna banyak sebenarnya laporan yang dikeluarkan dari Semporna menunjukkan badan bukan kerajaan, NGO, individu secara persendirian, juga dari serata Malaysia menunjukkan solidariti ini dengan memberi sumbangan. Kita lihat ada juga laporan portal berita melaporkan ada NGO yang tiada latar belakang dalam kesihatan juga turun ke padang di Semporna menggunakan sampan untuk membawa memberikan bekalan akses bekalan perubatan itu kepada pesakit yang
positif COVID-19, mereka terpaksa dirawat di rumah sendiri, mungkin akibat faktor logistik untuk membawa mereka ke hospital, pusat rawatan pun mungkin terbeban dengan jumlah pesakit yang semakin meningkat. Tetapi dalam masa yang sama ini pastinya mendapat perhatian pihak berkuasa, di mana kita lihat satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengarahkan supaya kawalan serta keupayaan tindakan kesihatan awam di Sabah dipertingkat bagi membendung penularan COVID-19 di sana. Dan ini kenyataan apabila beliau mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang diadakan semalam, dan katanya beliau turut mengingatkan ahli mesyuarat dan agensi supaya memberi komitmen penuh di kawasan yang dikuatkuasakan PKPD. Kalau kita bercakap tentang Sabah, apa juga yang dipertikaikan ketika ini adalah data yang dikeluarkan dari Sabah, mungkin secara lebih terperinci ataupun raw data, dan apa yang dimaklumkan juga oleh Kementerian Komunikasi semalam adalah kesemua data COVID-19 yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa sebenarnya telah pun disahkan, semua verified katanya. Tetapi kalau kita lihat laporan sebelum ini, apa laporan yang dikeluarkan oleh KKM dan laporan yang dikeluarkan oleh Datuk Masdi Manjun merupakan jurucakap COVID-19 di Sabah, sedikit berbeza menceritakan tentang situasi hospital di sana. Ada pihak yang mengatakan ada hospital di beberapa kawasan yang mungkin tidak boleh nak ambil dah pesakit. Ada yang kata terdapat lagi ruang di hospital dan juga ventilator penggunaannya masih lagi boleh menampung dengan peningkatan kes. Jadi itu yang menjadi pertikaian ketika ini, apa data yang dilaporkan oleh pihak berkuasa. Ya, betul tu. Dan apapun saya pasti Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengambil maklum mengenai hal ini dan akan memastikan bahawa segala data diperincikan, kerana di luar negara sendiri, Nailah, kita mempunyai data-data yang dikeluarkan tanpa mengira angka ataupun angka jangkitan baru COVID-19. Mereka mengira kepada, kita kira kadar keboleh jangkitan. Kita sekarang cecah 10,000. Tapi di luar negara mereka mengira kadar jangkitan itu contohnya 50 daripada 100,000 penduduk, begitu. Orang kata angka itu diperincikan. Jadi mungkin ia sebagai orang kata pemudah caralah, dan kita boleh guna pelbagai kaedah ataupun bagaimana untuk mentafsirkan data-data sedia ada itu. Tapi apapun sekarang ini kita nak melihat kepada petugas beresahan hadapan juga, melibatkan petugas beresahan hadapan yang mana kalau kita lihat lebih kurang dalam 10,000 pegawai anggota polis sedang menjalani kuarantin. Kata Datuk Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan bahawa kadar jangkitan terhadap anggota PDRM yang tinggi telah membantukan keupayaan serta kekuatan pasukan itu dalam penugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan. Dan sekurang-kurangnya 10,000 dikuarantin, 200 lagi sedang dirawat selepas disahkan positif COVID-19. Beliau berkata polis adalah petugas beresahan hadapan yang berpotensi terdedah kepada wabak COVID-19 apabila mereka menghampiri rakyat, dan belum pasti dipastikan tahap jangkitan penularan wabak COVID-19 semakin membimbangkan dalam kalangan petugas barisan hadapan dan telah terdedah dengan risiko jangkitan tersebut. Walaupun mereka pakai pelitup muka, penugasan anggota polis memerlukan mereka berkomunikasi secara dekat. Penjarakan fizikal itu tidak dapat diaplikasikan dengan sempurna dalam menentukan keselamatan dan juga keamanan negara. Dan kita harapkan dalam masa yang sama juga anggota yang ditugaskan membantu pihak immigration untuk menghalang pencerobohan masuk pendatang asing tanpa izin. Dan itulah yang kita bimbangkan mengenai petugas beresahan hadapan, anggota polis, anggota tentera dan sebagainya yang sekarang ini berkhidmat, anggota tentera immigration yang mengawal pintu sempadan negara itu terdedah kepada parti-parti yang kita tidak tahu status kesihatan mereka bagaimana, dan apabila ditangkap itulah yang mencetuskan penularan wabak COVID-19 dalam penjara dan sebagainya, malah terkena juga kepada kaki tangan dalam penjara. Dan kini kita mendapat tahu bahawa 10,000 anggota dikuarantin, 200 lagi dirawat di hospital melibatkan anggota PDRM. Ini sudah pasti satu perkara yang kita bimbangkan kerana mereka ini bertugas untuk menjaga keselamatan kita semua, dan dalam masa yang sama juga mereka terkena jangkitan. Justru itu kita harapkan lebih orang kata lebih patuhlah kepada SOP segalanya apabila kita berdepan dengan petugas beresahan hadapan ini, kerana tanpa mereka kita akan mengalami satu kelumpuhan sistem keselamatan yang baik ketika mana pandemik COVID-19 menyerang negara.
Dan bercakap tentang mungkin perlindungan ataupun kebajikan petugas di barisan hadapan frontliners ini, selain daripada masyarakat menunjukkan sokongan kita yang pastinya kita telah mempamerkan sepanjang pandemik COVID-19 ini, dalam masa yang sama apa sokongan yang diperlukan sebenarnya ataupun lebih diutamakan adalah sokongan secara lebih material peruntukan dana itu sendiri. Itu yang dititik beratkan oleh pakar-pakar kesihatan dan juga kalau kita lihat pada muka hadapan New Straits Times, penekanan terhadap belanjawan 2021 dan berapa banyak agaknya peruntukan untuk sistem kesihatan negara, untuk kesihatan awam. Katanya health experts want more money allocated under the budget to secure a COVID-19 vaccine dan terutamanya administered first untuk diberikan dahulu kepada frontliners dan mereka yang paling berisiko untuk dijangkiti COVID-19. Itu yang perlu dititik beratkan dalam belanjawan 2021 dan dalam masa yang sama apa juga yang diperuncikan pada muka depan New Straits Times, banyak isu berhubung dengan COVID-19. Satu lagi adalah pengumuman tentang harga siling pelitup muka juga yang sekali lagi diturunkan sebelum ini daripada RM1.20 kepada RM1, kini akan diturunkan sekali lagi kepada 70 sen berkuat kuasa pada Ahad dan ini satu langkah yang sangat penting apabila arahan untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka itu masih lagi berkuat kuasa dan kita menjangkakan dalam jangka masa yang panjang lagi lah saya rasa kita perlu pemakai pelitup muka itu dah menjadi norma baru. Jadi ini langkah untuk memastikan rakyat tidak begitu terbeban dengan kos dikeluarkan untuk memakai pelitup muka ini, Hafizim. Betul, dan kalau kata ada peniaga-peniaga di luar sana yang mengambil kesempatan masih lagi menjual pada harga RM1, tunjukkan screen cap daripada kabinet NCP ini, tunjukkan kepada mereka harga dah turun 70 sen. Untuk orang utara 7 kupang lah. Untuk kita nak pastikan bahawa tiada penipuan dalam perkara itu kerana kita tahu pelitup muka ini kadang-kadang untuk orang biasa seperti kita boleh membelinya, tiada masalah dan sebagainya, tapi golongan keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang satu-satu rumah tu ramai dan sebagainya, mereka ini sangat memerlukan bantuan untuk pelitup muka ini dan harga 70 sen dikurangkan ini sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Okey, dalam masa yang sama kita nak beralih daripada perkembangan COVID-19 kepada insiden berkenaan dengan kapal Dayang Topaz yang berada di Miri Sarawak semalam apabila kapal itu dilaporkan apabila cuaca buruk membadai di kawasan tersebut di Miri Sarawak itu, kapal itu telah pun terlanggar pelantar minyak sehingga menyebabkan berlaku kerosakan pada kapal dan membuatkan 185 anak kapal yang berada di atas kapal itu mengalami detik yang begitu cemas sekali. Dan kita fahamkan terdapat 125 kru kapal telah pun terjun ke dalam laut apabila kejadian itu menimpa dan dalam masa yang sama juga 65 lagi masih berada di atas kapal ketika kejadian itu dan apa yang disaksikan ini adalah keadaan ombak dan juga cuaca yang begitu buruk sekali ketika mana kapal itu terlanggar pelantar minyak. Difahamkan kapal itu terlanggar pelantar minyak itu disebabkan oleh kabel sauhnya terputus dan menyebabkan kapal itu hanyut dan terlanggar pelantar minyak tersebut. Dan kita juga menerima laporan bahawa disahkan dua kru kapal tersebut telah pun dilaporkan meninggal dunia dan manakala yang selebihnya akan dirawat di hospital dan ada saya lihat semalam kru-kru kapal itu menceritakan keadaan detik cemas mereka bagaimana kejadian itu berlaku melibatkan begitu ramai sekali mereka yang berada di atas kapal tersebut dan dalam masa yang sama juga apabila kejadian ini berlaku mereka bukan boleh terus mendapatkan rawatan apabila mereka tiba di jeti di Miri Sarawak itu, mereka perlu menjalani ujian serangan COVID-19 terlebih dahulu sebelum dibenarkan untuk mendapatkan rawatan dan ini sekaligus memberikan satu mimpi ngeri buat mereka kerana difahamkan apabila 125 kru kapal itu terjun ke dalam laut, mereka berada di dalam laut itu kira-kira 3 jam sebelum mereka menerima orang kata bantuan daripada kapal-kapal yang berdekatan dengan kawasan tersebut selepas panggilan kecemasan dibuat oleh kapal Dayang Topaz ini. Ya, pastinya satu detik yang amat mengerikan buat mangsa-mangsa yang terbabit dalam insiden tersebut. Yang mana susulan itu kita lihat satu kenyataan dikeluarkan daripada Petronas yang menyatakan siasatan mengenai insiden tersebut telah pun dilancarkan dan syarikat itu juga dalam kenyataannya kata kesemua pihak berkuasa berkaitan telah pun dimaklumkan mengenai kejadian tersebut dan keutamaan syarikat itu pada ketika ini adalah keselamatan kesemua anak kapal terlibat dan pada masa yang sama pihaknya akan memastikan
memastikan bekalan gas juga mencukupi kepada pengguna jika berlaku sebarang gangguan dalam bekalan gas. Dan ini menceritakan tentang insiden tersebut yang pastinya siasatan amat diperlukan kerana kalau kita lihat juga ketika kami menghubungi pihak meteorologi Malaysia semalam menceritakan tentang cuaca ketika ini, juga ada laporan berhubung dengan taifun di Laut Cina Selatan. Jadi kita perlu memastikan supaya insiden ini tidak berulang pada masa depan, dan kita perlu memastikan jentera dan juga aset-aset negara ini dapat bertahan ataupun dapat mampu menangani sebarang cuaca buruk supaya tidak berulang lagi dan tidak berlaku kes-kes kematian ataupun kecederaan. Dan ini satu perkembangan yang akan kami ikuti dan anda boleh ikuti di astroawani.com dan juga di Buletin Awani. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bawakan perkembangan COVID-19 dalam negara, dan sementara kita sibuk memerangi COVID-19 ini, dalam masa yang sama kita juga dibayangi dengan cerita-cerita politik tanah air yang suhunya masih panas. Masih lagi tak reda-reda lagi, terutamanya dengan mesyuarat UMNO baru-baru ini, dan juga kami banyak mengikuti apa reaksi pemimpin parti lain susulan dengan titah yang di-Pertuan Agong juga. Jadi banyak yang perlu kami bawakan ketika ini, dan ini satu laporan yang baru saja kami bawakan semalam berhubung dengan apa reaksi Perikatan Nasional, dan kata mereka susulan daripada kenyataan yang dikeluarkan daripada pemimpin parti lain untuk menunjukkan kerjasama terutamanya dalam menjayakan belanjawan 2021. Apa mereka kata adalah mereka menyambut baik semangat solidariti parti-parti komponen ahli-ahli parlimen yang telah menzahirkan sokongan penuh terhadap kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mendukung kerajaan PN. Kata Ketua Penerangannya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, PN tekad untuk terus bekerja kuat bersama rakyat dan Barisan Hadapan Negara bagi memerangi pandemik COVID-19. Jadi Perikatan Nasional menyambut baik semangat solidariti parti komponen ini termasuk PAS, STAR, SAPP serta Ahli Parlimen UMNO, MCA, MIC, PBRS, Gabungan Parti Sarawak dan Parti Bersatu Sabah PBS yang telah menzahirkan sokongan penuh terhadap kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, terutamanya dalam ketika kita masih lagi memerangi COVID-19 dan juga untuk memulihkan ekonomi negara menjelang belanjawan 2021. Dan ini susulan kenyataan daripada beberapa parti sebelum ini yang mungkin menjadi pertikaian sedikit sama ada mereka masih lagi menunjukkan sokongan terhadap Perdana Menteri, dan juga ini susulan beberapa minggu lalu kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ada sokongan majoriti di Parlimen. Jadi bertitik tolak daripada itu ada sedikit pertikaian tentang sokongan dalam Parlimen yang kita menjangkakan akan bersidang dalam masa yang terdekat. Apa agaknya percaturan politik yang akan berlaku masih lagi tidak tentu, tapi apa-apa pun mereka semua telah berjanji untuk menunjukkan kerjasama untuk belanjawan 2021. Namun janji dan juga kerjasama itu perlu diperkemaskan dalam solidariti kerjasama antara parti-parti politik, kerana kita fahamkan walaupun pelbagai kenyataan-kenyataan dan juga reaksi positif dikeluarkan oleh kesemua parti-parti politik termasuk parti-parti baru itu sendiri, pejuang dan juga muda, namun ada setengah parti-parti lama seperti UMNO dan juga DAP dilihat orang kata masih lagi perlu memutuskan kerjasama mereka sebaik mungkin dalam usaha untuk memastikan bahawa belanjawan 2021 ini dapat diluluskan dengan orang kata lancar. Dan dalam masa yang sama kita melihat kepada perkembangan laporan berita di muka hadapan Berita Harian yang menyatakan bahawa mesyuarat MKT UMNO tolak kerjasama dengan Anwar dan minta jawatan TPM. Dan selepas memutuskan untuk kekal menyokong PN, pelbagai andaian telah dibuat daripada pemerhati analisis politik termasuk media mengenai apa yang berlaku dalam mesyuarat MKT UMNO malam kemarin. Beberapa ahli MKT berkata isu kerjasama dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dikemukakan namun ditolak majoriti ahli MKT selain permintaan jawatan penting dalam kerajaan termasuk timbalan Perdana Menteri.
Dan perkara ini mengulas mengenai kerjasama UMNO dalam Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu, dan kita tahu bahawa ramai pihak daripada pemimpin-pemimpin UMNO mahukan satu kerjasama baru ataupun syarat-syarat baru dikemukakan kepada Perikatan Nasional untuk memastikan bahawa sokongan mereka kepada kerajaan sedia ada ini tidak berbelah bahagi, walaupun terdapat beberapa cadangan daripada ahli-ahli parlimen yang orang kata prominent, yang terkenal dan juga tinggi, mempunyai jawatan-jawatan tertentu lah, UMNO menyatakan ada cadangan-cadangan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada cadangan untuk tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan kerjasama daripada DAP. Jadi perkara itulah yang sedang dibincangkan, diperhalusi ketika mana tempoh sebelum Parlimen bersidang pada 3 November ini semakin kita hampiri. Sekarang dah 28 November sudah, dan kita hanya ada beberapa masa saja lagi. Yang dibincangkan sekarang ini pada peringkat politik adalah antara kerjasama-kerjasama yang mahu ditunjukkan di antara parti-parti politik. Tapi kita masih lagi belum dengar adalah perbincangan melibatkan kesemua pemimpin-pemimpin parti politik. Mesyuarat itu masih lagi belum kedengaran, sama ada dijalankan ataupun dilaksanakan, masih lagi belum, tidak kunjung tiba. Kita harapkan ia dapat diselesaikan ketika mana Parlimen bersidang pada 3 November nanti, kerana kita mahukan bahawa bajet 2021 itu fokusnya adalah memastikan bahawa apa yang rakyat hilang ketika pandemik COVID-19 ini dapat dikembalikan semula, dan kita melihat kepada juga angka ekonomi negara kita yang dikatakan mengucup ketika mana pandemik itu datang menyerang negara, dan bajet 2021 ini adalah salah satu penyelamat ataupun kaedah memastikan bahawa ekonomi negara bergerak seiring dengan faktor kesihatan negara, kerana kedua-duanya perlu diimbangkan. Ibarat orang kata dua permukaan yang berbeza tetapi satu shilling, orang kata macam itulah ekonomi dan juga kesihatan itu, Naila. Ya, dan di sini saya suka nak petik apa yang dikongsikan oleh Datuk Seri Akbar Sattar sebelum ini berhubung dengan kemelut politik tanah air. Katanya apa sebenarnya yang perlu kita lihat, isu pokoknya sebenarnya adalah isu rasuah. Selagi kita tak membantras isu rasuah dan menghapuskan isu rasuah itu, selagi itulah demokrasi dan juga mandat rakyat tidak dapat untuk ditunaskan secara sepenuhnya, secara lancar. Kerana kita lihat apa yang dipertikaikan ketika ini juga seperti apa yang dikatakan dalam pada muka depan berita harian tadi, berhubung dengan apa intipati kandungan dalam mesyuarat UMNO itu, dan ini menjadi pertikaian, juga mencetuskan pelbagai reaksi daripada penganalisis dan pemerhati. Dan ini laporan yang kami bawakan di Astro Awani berhubung dengan mungkin ketidaktentuan sokongan dalam UMNO ini, dan apa yang dikatakan oleh penganalisis politik Profesor Dr. Ahmad Aturi Hussein. Katanya lembaga disiplin UMNO seharusnya mengadakan mesyuarat tergempar untuk berbincang hukuman kepada Datuk Seri Najib Razak yang mencadangkan kerjasama bersyarat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa mesyuarat parti itu pada Isnin. Ini antara laporan ataupun kata-kata yang dikeluarkan daripada mesyuarat itu. Katanya kalau begini sikap pemimpin UMNO, saya ramalkan parti ini tidak akan lagi menjadi dominan pada masa hadapan. Kita lihat netizen juga sudah mula menghantam Najib di laman Facebooknya selepas cadangannya dalam isu Anwar semalam, dan mungkin secara ironi ini juga apa yang dipertikaikan, posisi Najib dalam parti UMNO ini dipertikaikan apabila ada kata-kata menunjukkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebelum ini kita sudah lihat juga kes bekas Perdana Menteri ini yang membabitkan isu rasuah juga. Tidakkah itu menjadi asas juga kepada pertikaian posisinya, terutamanya dalam politik tanah air secara keseluruhan? Jadi di sinilah sekali lagi saya mengulangi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Akbar Sattar, apabila isu rasuah ini tidak boleh dinafikan, mungkin perlu diselesaikan juga. Dalam masa yang sama kita menceritakan pastinya ada topik-topik yang lebih utama, topik COVID-19 itu menjadi keutamaan ketika ini, tetapi tidak boleh dinafikan juga isu rasuah menjadi faktor juga mengapa kita lihat percaturan politik ini berlaku. Tetapi mungkin kita tidak akan lihat secara terbuka isu-isu ini dibincangkan, mungkin di sebalik pintu, behind closed doors, isu itu dikemukakan. Kerana ada juga laporan, kita lihat portal berita ada mendedahkan surat Zahid Hamidi sokong Anwar tuntut jadi TPM. Ini kami memetik portal berita Malaysia Now yang ada melaporkan
surat tersebut yang bukan saja menunjukkan sebelum ini ada kata Najib yang menunjukkan sokongan, tetapi dalam masa yang sama Ahli Parlimen Bagan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga ada ura-ura menunjukkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebenarnya banyak saya kira yang dibincangkan dalam mesyuarat UMNO ini, tetapi banyak yang tidak didedahkan secara rasmi. Dan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Akbar Sartar, apabila kita sibuk berpolitik, dalam masa yang sama isu-isu jenayah juga mungkin dilihat ke terbelakang sedikit, kerana baru-baru ini kita juga digemparkan dengan berita mengenai dengan Macau scam, Hafizi. Ya, betul tu. Dan mengenai Macau scam, kita tahu ada individu yang telah pun melarikan diri ketika mana proses penyerahan daripada pihak SPRM kepada PDRM itu dilakukan. Dan kini selepas lebih 2 minggu menyembunyikan diri, Ketua Sindikat Macau Scam dan Judi dalam talian Goh Leong Yong yang menjadi buruan polis akhirnya diberkas pada awal pagi semalam. Goh 32 tahun atau dikenali sebagai Alvin ditahan kira-kira 1.30 pagi bersama seorang wanita dipercayai warga Cina di sebuah hotel pusat peranginan di Pahang. Dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamed berkata suspek yang juga koordinator aktiviti Macau Scam di China ditahan selepas pihaknya menjalankan risikan bagi mengesannya sejak 12 Oktober lalu. Dia kemudian dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 4/1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Dan dalam masa yang sama, pihaknya percaya Alvin sebelum ini sering berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi lain bagi mengelakkan dirinya dikesan polis. Dan pihaknya juga akan menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti bagaimana dia dapat melarikan diri, termasuk dakwaan kononnya dibantu pihak tertentu. Dan itulah yang kita fahamkan mengenai Macau Scam yang sekarang ini berleluasa. Apabila kita dapat dengar di Twitter ada orang kata pendedahan audio daripada pihak yang membuat Macau Scam itu dan juga individu yang mahu orang kata dilakukan anaya itu membual pihak Macau Scam itu. Jadi itu adalah perkembangan yang sedang berlaku mengenai Macau Scam. Tapi apapun mengenai Macau Scam ini perlu kita ingati dan juga berhati-hati sekiranya menerima panggilan telefon daripada bank, mahkamah, institusi-institusi keuangan dan sebagainya yang menyatakan bahawa anda sekian-sekian, terus saja hubungi pihak berkaitan untuk memastikan bahawa ini adalah tidak melibatkan wang di dalam simpanan anda dan sebagainya, kerana kita kesian ramai orang terkena tipu, rugi kadang-kadang melibatkan angka jutaan juga mengenai Macau Scam ini. Okey Naila, saya rasa setakat itu saja di Awani Pagi untuk hari ini. Saya Hafiz Zaman dan saya Naila Huda. Salam hormat.